الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم وتمم بالخير. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ووفقنا عملا صالحا والحقنا بالصالحين واجعلنا من أحبابك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati barisan jawatankuasa dan kepimpinan Masjid At-Taqwa serta yang bahagia tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, para guru serta pendidik yang berjasa lagi dihormati, tuan-tuan dan puan-puan sekalian khalayak tetamu Allah, duyufur rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk jadi tetamunya pada pagi ini di masjid yang bertuah ini. Mudah-mudahan kita merayu kepada Allah, semoga Allah juga menganugerahkan kita nikmat istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memurniakan rahmatnya supaya memberi keampunan dan kemaafan di atas kesalahan dan salah laku kita dalam kehidupan kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini saya mohon izin untuk memimpin pembacaan kitab Mau'izatul Mukminin, memperkatakan tentang kitab sabar dan syukur kepada tajuk perlunya manusia kepada sabar. Pada minggu lepas kita telah pun menyinggung sedikit sebanyak berkaitan dengan perkara-perkara yang patut dan perlu kita fahami hakikat hidup kita di dunia ni. Tuan-tuan, ada perkara yang boleh kita buat pilihan, ada perkara yang tak boleh kita nak buat pilihan. Ada perkara yang boleh kita elakkan dan ada perkara yang tak boleh kita nak elakkan. Semuanya ini tuan-tuan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu tuan-tuan, kita beriktikad bahawa mustahil Allah Subhanahu wa taala itu dalam mengizinkan sesuatu itu berlaku ataupun dalam dia menciptakan sesuatu peristiwa dan musibah itu berlaku adalah bersifat sia-sia. Melainkan di sana tuan-tuan ada pengajaran dan hikmah yang tersendiri yang kadang-kadang mengambil masa untuk kita mengerti dan faham dan kita boleh menjamahnya. Samalah sepertinya tuan-tuan, kalau buah mangga tu kalau belum sampai masanya lagi untuk kita petik dan kita kupas setelah masak ranumnya, maka kita akan merasa masamnya, kan? Maknanya tuan-tuan, kalau kita mengambil sesuatu perkara sebelum sampai tempoh yang patut kita ambil, maka kita akan menerima perkara yang tak baik. Seperti mana contoh hukumnya, seseorang itu ayah dia kaya, tuan-tuan mati Allah, ada duit simpanan sebanyak 2.6 bilion, banyak duit dia tuan-tuan kan, contoh saja. Tiba-tiba tuan-tuan dia nak dapat duit ni, ayah dia eloklah sihat tak meninggal pun,
kan, sebab bila mati besok bolehlah dia mewarisi duit itu sebahagian ataupun semuanya. Tapi oleh kerana dia tak menyempat-nyempat, lalu dia berkonspirasi, diberinya bapaknya makan arsenik mungkin, mati bapak dia, tuan-tuan ya. Dalam siasatan postmortem dia dapati bapaknya ni diracun. Siasatan dia mendapati akhirnya dialah anak ni tadi yang meracun bapaknya, untuk bapak ni cepat mati supaya dapat dia tuntut wang takaful ke, insurans ke, ataupun duit apatah harta peninggalan bapaknya. Dalam kes ini tuan-tuan dia tak dapat, kan, kerana ada dinding, ada penghalang, kerana dia lah yang membunuh orang yang memiliki harta. Inilah contohnya tuan-tuan. Dalam aspek yang lain, apabila Allah nak jadikan kita sesuatu, bila Allah nak bagi kita suatu nikmat dan rahmat ni tuan-tuan, diujinya kita. Tapi bila kita tuan-tuan tak sambut ataupun kita tak ambil, manapun kita menolak, maka tuan-tuan tak sampat perkara tersebut. Samalah macam dengan pahala tuan-tuan. Allah menyediakan pahala pada pagi ni sekian banyak, bertimbun-timbun tu tuan-tuan, kan. Di sanalah tuan-tuan kita ada pilihan, nak ke tak nak. Kalau nak, sanggup sedikit susah untuk mendapatkannya, insya-Allah Allah akan bagi yang terindah pada masa-masa yang kita tak sangka. Paling kita tak sangka ialah pada hari kiamat, iaitu pada waktu dihisapkan amalan kita. Pada masa itulah kita tak sangka, rupanya duduk saja-saja di dalam majlis ilmu, dalam tidur tak tidur tu tuan-tuan pun dapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa tu nasib baik saya datang pada hari itu. Buat tak datang, ya parah betul lah. Tuan-tuan mati dah Allah. Sebab itulah dalam hidup kita ni tuan-tuan, sangka yang baik, insya-Allah dapat yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala pesankan kita melalui lisan kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disangkakan baik oleh hamba aku terhadap aku, maka itulah sangkaan aku kepadanya. Maknanya orang tu dapat apa yang disangka, tuan-tuan. Tapi dalam hidup kita ni tuan-tuan, kalau kita sangka buruk dengan orang, jangan jauh-jauh tuan-tuan, kita sangka buruk dengan suami kita, kita sangka buruk dengan mak ayah kita, kita sangka buruk dengan adik-beradik kita, tuan-tuan ya, akhirnya itu akan memusnahkan kemesraan dan jaminan kasih sayang. Maka terbentuklah tuan-tuan kerenggangan dan permusuhan, serta tuan-tuan rasa miang di hati bila menengok wajahnya, bila kita ada sangka buruk. Tetapi tuan-tuan, apabila sangka buruk kita itu diberikan penjelasan tentang satu hakikat, maka kita akan menyesal. Tuan-tuan, bayangkanlah tuan-tuan, kita sangkakan dalam kampung kita tu ada budak yang naik motor membingit betul, dia punya exhaust itu tak apa diedit, tak dimodify ini motor tu, jadi dia punya bunyi dia tu tuan-tuan kuat, kan. Jadi kita marah dia, tuan-tuan mati Allah. Satu hari tuan-tuan, entah macam mana anak kita tuan-tuan terlibat dengan kecelakaan, tuan-tuan kan. Tapi dalam kita pergi ke balai polis, maka polis tu bagi tahu kepada encik, ini ada satu budak ni, tolong anak encik ni, kalau tak memang anak encik kita tak dapatlah nak selamatkan, tapi budak ni lah yang menyelamatkan. Kita tak tahu siapa dia encik yang menyelamatkan anak tu, nama dia siapa dia, Aziz ke nama dia, contoh je lah tuan-tuan. Saya ni potik ini kan, nama ni Aziz seorang, Zaidi seorang namanya. Tuan-tuan ya, dua orang tu lah. Di mana tu? Dia sekampung dengan encik katanya. Ya tu. Maka kita pun balik tanya orang rumah kita, siapa dia Aziz dengan Zaidi di kampung kita, kampung pula abang. Dia lah yang menyelamatkan anak kita. Mana abang tahu? Polis tu cakap tadi, kalau dua orang ni rasa yang membingit kampung kita tu lah dia budak katanya. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, baik dia rupa tu. Baik ke? Iyalah. Bayangkanlah kalau tak ada dia, disebabkan tak ada dia, maka habis anak kita. Astagfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, betulkah tak kita punya, kan, wujud tak kasih sayang? Kita tolak tak balik yang membingit tu, tuan-tuan. Akhirnya kau nak membingit lah, jangan. Sebab jasa kata terlalu besar. Tapi tak boleh macam tu tuan-tuan.
Kan kalau dia dah membingit-bingit tu kita nak boleh tak kau ubah sikit kau punya motor ni. Kan jangan membingit-bingit. Habis macam mana cik? Kau tolak ya. Jangan kau naik ni. Bising contoh. Ataupun kau janganlah rem-rem kau motor kata. Kan tersentap orang. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau ada kasih sayang, contohlah tuan-tuan kita dah cakap terima kasih dengan budak ni. Kau Ziz, jadi terima kasihlah menyelamatkan anak cik ni kan. Tak apa dah cik tanya. Kebetulan tu kata kan. Jadi itulah selama ni cik marah kat kau macam-macam kau macam tu baik cik baik kan. Tak apa dah cik katanya. Itulah boleh tak kalau boleh kau motor kau ni kau janganlah apa kuian benar kau nak cik kau ni sakit jantung kata. Takut nanti kan naiklah gula besok kata. Apa mana-mana pancing manis dengan jantung nak cik. Itulah cik pun tak faham katanya. Contohlah tuan-tuan hati Allah. Jadi tuan-tuan, setiap orang kalau dibagi nasihat yang baik-baik, insya-Allah dia menerima yang baik-baik. Kan? Tapi kalau kita nasihatkan orang sampai kita memaki hamun dia, mana tak dapat dia, tuan-tuan hati Allah. Sebab itulah dalam dunia kita sekarang ni payah nak baman. Kan? Ada hinaan, kutukan, tuduhan, fitnah, lemparkan tuduhan palsu, akhirnya tuan-tuan kita berkecamuk. Dan kita pula orang Melayu pula ni ialah sesetengahnya cepat pula percaya kan. Padahal pada hari ni tuan-tuan tipu daya pihak musuh sangat licik tuan-tuan hati Allah kan. Tipu daya musuh ni sangat licik tuan-tuan. Batu api sekarang ni tuan-tuan bukan boleh banyak kan. Terutamanya musuh-musuh Islam, mereka dah tahu dah tuan-tuan untuk memusnahkan orang Melayu yang persaudaraannya kuat ini tuan-tuan, hendaklah dirosakkan daripada dalam. Dia mengambil falsafah anai-anai tuan-tuan. Nampak luar macam cantik, tapi di dalam tuan-tuan sampai masuk tiba-tiba gedebung, jatuh menyembah bumi. Kita kena berhati-hati tuan-tuan. Sebenarnya akhir-akhir ini kita kena berhati-hati permainan musuh Islam. Kan? Mereka nampak baik, mereka nampak macam menolong. Tetapi kalau namanya musuh Islam, tuan-tuan, tak ada dalam hati forwardnya nak menolong umat Islam. Kan? Kalau ciri mereka, kami datang nak menyelamatkan kalian. Samalah macam iblis kata kepada Nabi Adam, akulah penasihat engkau wahai Adam yang paling amanah, nasihun amin katanya. Tapi tuan-tuan, apakah agenda iblis ni yang sebenarnya tuan-tuan? Kan? Agenda iblis ni akhirnya terpelanting manusia ni daripada syurga ke dunia. Walaupun memang sungguh Allah nak jadikan di muka bumi ni khalifahnya adalah manusia, maknanya manusia akan turun juga ke dunia ni, tetapi ini pengajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang kita baca setiap malam Jumaat. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu kana innahu aduwwum mubin. Dia tu adalah manusia yang nyata. Adakah kamu tidak mengambil peringatan dan perjanjian kita bahawa kamu wahai manusia jangan menjadi hamba kepada syaitan, iblis. Kerana apa? Kerana dia musuh yang nyata. Tuan-tuan mengerti Allah. Sebab itulah musuh Islam ini apabila mana dia cuba nak berbuat baik kepada orang Islam, kepada kita, yang sebenarnya mereka telah pun menyiapkan agenda yang besar untuk menjajah kita dan memusnahkan segala kepentingan dan institusi kita supaya kita tidak mampu lagi berupaya mendapatkannya balik hak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah telah membuktikan bahawa apabila hak kita dirampas, maka tuan-tuan kirim salamlah untuk kita mendapatkannya kembali. Sebagai contohnya ialah tuan-tuan Baitul Maqdis. Kan? Sebagai contohnya ialah Baitul Maqdis. Bagaimana Israel merampas Baitul Maqdis, bagaimana agenda mereka dalam berbuat baik dengan penduduk Arab Palestin, akhirnya mereka terpadayun. Tuan-tuan dan puan-puan mati oleh Allah, kita dulu biasa disebut dia orang tetua orang, kau jangan jadi macam Belanda katanya. Nampak tuan-tuan, kau jangan jadi macam Belanda. Belanda tuan-tuan pandai dia. Kan? Dia kata dia nak tanah, oh tak boleh, kau Belanda. Kan? Bukan Belanda. Akhirnya Belanda ni bijak. Kan? Saya balilah tanah cik ni. Yelah katanya, sekangkang koro jasan lah. Tuan-tuan betul. Tapi dia bijak. Ditanamnya labu. Dia tanam labu,
Labu tak ada situ tempatnya dah. Dia bukan meninggi, mencanak naik tak. Dia melebar dan dia mengembang, memanjang. Belanda kata di mana pokok labu saya berpucuk, di situlah saya punya tanah, kata. Macam mana? Pada masa tu pula orang Melayu pula tak belajar undang-undang tanah. Ini dah ditetapkan oleh peraturan teh. Kita pun kata ya apa, kata ya. Tak ya tak tidak. Kan kita pula bungku tak mengaji, tuan-tuan hati Allah. Bila tak mengaji, kata itulah peraturan menetapkan di mana tumbuhnya pokok melata sampai mana-mana. Itulah haknya, katanya. Maka dia ambil, kalau macam tu lah, katanya. Jadi tuan-tuan, bila ditakutkan, kita benda yang tak tahu ditakut-takutkan, akhirnya kita takut. Kan macam lagi lah, kau jangan macam makan kuada ayam pula. Kau besok kau nak bersunat payah kau mak iya untuk boding tu pakai chainsaw sok, katanya. Takut gitu. Chainsaw ni motong kayu balak, takkan motong anu den, katanya kan. Langsung tak makan. Kan? Betul kan? Jangan makan kaki ayam, makan yang tongkuk ayam. Besok kalau sekiranya naik ke pelamin, teleng kepala tu, tak cantik gambar, tak nak dia dah. Tuan-tuan. Jadi perkara-perkara ni dibagi tahu, akhirnya kita takut, sudahnya tuan-tuan dan mati Allah, kita pun tak sedar, musnahlah hak kita. Kan? Takut sungguh kita dengan lagu warisan tu kan. Bumi dipijak milik orang tu. Tak ada salah sesiapa tu dah. Kan? Tak ada salah siapa tu. Sebab itulah tuan-tuan kita minta siapa-siapa yang kepingin sangat untuk menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak jadi pemimpin sebab dengan jadi pemimpin nanti dapat kekayaan itu, ini dapat itu ni, tak, tuan-tuan. Kalau nak kaya boleh, tapi dapatkan kekayaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bagi kekayaannya kepada pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh dan bertakwa ini. 7 golongan mendapat naungan Allah pada hari akhirat, di mana tak ada perlindungan pada ketika itu. Pertama sekali yang nak sebut, tuan-tuan, pemimpin yang adil. Tuan-tuan berhati Allah. Kan? Pemimpin yang adil, akhlak dia, tuan-tuan dan puan berhati Allah. Kita pula, kalau kita tak lantik pemimpin yang adil, kita pula pun jadi salah. Kan? Tuan-tuan, kalau kita lantik pemimpin yang tidak adil, maka kita mendapat ketidakadilan. Apa itu kita nak marah-marah, tak dapat, tuan-tuan. Kan? Kita pun juga bertanggungjawab kerana meletak seseorang itu bukan pada tempat dia. Kan? Sebab tu hari ini kita menjadi orang Melayu, kena menjadi orang Melayu yang bijak untuk meletakkan siapa yang selayak menjadi pemimpin kita. Sama juga macam kita, tuan-tuan, disuruh berkahwin. Kan? Nak jadi pemimpin, tuan-tuan, disuruhnya Nabi SAW berkahwin. Tapi Nabi pesan, kau kalau nak kahwin boleh, tapi kau carilah lembah-lembah, tanah-tanah yang subur, supaya benih kau ni jatuh kepada tempat tanah yang subur. Nabi buat perumpamaan tu supaya sahabat nampak tu. Tuan-tuan hati Allah. Kan? Satu perkara yang kita tak belajar orang Melayu ni, tuan-tuan, ialah soal kepimpinan dan juga pengurusan. Kan? Sebab itulah akhirnya, tuan-tuan, kadang-kadang kita nantaklah, ikutlah, kan. Sebenarnya penting itu, tuan-tuan. Pilih malam ni, dikahwini perempuan itu dengan syarat-syaratnya. Pertama, Nabi tak nafikan kita ni suka yang cantik-cantik. Kemudian tu, tuan-tuan, yang berharta-harta. Kalau nak kahwin perempuan sekarang ni, cari yang ada kereta dan ada rumahnya. Kalau tak ada rumah, tak payahlah. Tuan-tuan, macam tu ke? Contohnya lah. Jadi tuan-tuan, kemudian tu cari keturunan dia. Sebab keturunan ni penting, tuan-tuan, ya. Kalaulah kita pergi rumah seorang perempuan tu, kita tengok bakal mak mertua kita sampai hilang rambut abah mertua kita dibuat, jangan. Macam mana kono kek bakal bapak mertua tu, macam tu lah kita usah. Macam tu lah, tuan-tuan, pembawaan tu, walaupun tak semestinya. Kan? Tetapi itulah, bila keturunannya baik-baik, maka baiklah, tuan-tuan hati Allah. Maka yang keempatnya, pilihlah yang beragama. Maka bila Nabi kata pilih yang beragama, walaupun Nabi menyebut yang keempat ini di hujung, tetapi Nabi telah memuliakan yang keempat ini
Kan utamakanlah yang beragama ni, taribat tiada, maka kamu akan memiliki apa yang segala ada yang di atas. Sebab kalau kata nak cantik ni tuan-tuan, cantik tu bertahan berapa tahun je. Kan macam kita ni handsome, mungkin handsome tu ketika waktu puncak muda, tapi sekarang ni tuan-tuan nanti Allah, mana handsome tu? Kan bukan pada wajah tetapi pada akhlak. Walaupun tuan-tuan dia dah tua tuan-tuan, tetapi tetap dia taat kepada Allah. Bila dia taat kepada Allah, seorang lelaki taat kepada Allah, dia akan taat kepada perintah-perintah Allah dan syariat Allah. Dia akan jaga manusia sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan berarti Allah. Sama juga kita tuan-tuan, ada seorang lelaki datang melamar anak kita. Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Kau siapa? Sayonara kata. Dia takut kan? Kau siapa ni? Saya ni cik, kawan kepada anak pakcik. Yang mana satu? Yang belajar dekat Universiti Kebangsaan tu. Oh ya ke? Azlina. Azlina. Habis kenapa? Tuan pakcik, saya minta izin nak berkawan dengan dia. Kau tahun berapa sekarang? Baru tahun 1 mengulang kali kedua katanya. Parah betul. Katakanlah macam tu. Kau apa lah? Jangan bungku ke apa Jangan dulu. Saya tahun 1 pakcik, tapi mengulang kali kedua. Dalam hati kita, apa bungku mana pula? Macam tu kan. Kita tanya, macam mana pula kau boleh mengulang pula? Sebab saya jaga ayah dan mak saya pakcik. Ayah dan mak saya dia terlibat dengan kemalangan. Jadi kedua-duanya itu tak boleh bergerak. Jadi saya sambil belajar, saya jaga mak ayah saya dan juga adik saya. Kau anak yang pertama kau? Ya, saya anak yang pertama. Macam mana tuan-tuan? Kan? Kalau kau boleh jaga mak ayah kau dalam keadaan macam tu, boleh jaga adik-adik kau yang lain tu begitu baik, bila kau kahwin dengan anak acik, anak saya, anak aku ni, insya-Allah kau boleh jaga. Kau sejauh mana kau cinta dan sayang kepada anak acik ni, katanya. Sejauh bintang kejora pakcik. Jauh tu katanya. Jauh tu katanya. Kau dapik budak jawab macam tu tuan-tuan, memang parahlah kita tuan-tuan kan. Tapi kalau sejauh mana kau sayang dengan anak pakcik ni, betul. Tak tahulah saya pakcik, tapi saya berdoa kepada Allah supaya hati saya ni ikhlas pakcik tu. Pun tak boleh kita terima tu. Tuan-tuan, kita kena CSI kan yang lain-lain tu. Jadi tuan-tuan, kita pun tengok. Tapi secara zahir ni macam tu lah tuan. Kalau dia dapat jaga, kalau dia dapat jaga mak ayah dia macam tu, jaga adik-beradik dia, dah tentu dia jaga jaga anak kita. Lepas tu kita tanya pula soalan maut kita. Selalu kau sembahyang kat masjid mana katanya? Kan? Kalau dia boleh jawab dah Masjidil Haram, memang sah kita ambil. Kita ambil nantu. Selalu kau sembahyang masjid mana? Saya selalu sembahyang masjid Pancu Jaya. Oh, Pancu Jaya. Oh, yalah. Dokek lah kau duduk Pancu kau. Ya cik tu. Kau pasal apa? Pasal 3 kan. Tidak saya sebut ini kan. Skrip ni saya tak tahu ni dah. Kan? Oh yalah, kita tahu. Jadi tuan-tuan, macam mana ni? Kan? Belajar betul 1, ulang 2, jaga mak bapak. Kan? Kita pun berapa duit itu tuan-tuan. Kalau macam ni lah orang yang tuan-tuan, jangan tanya banyak duit itu. Rezeki itu akan melampau. Kan? Lepas tu kita tanya lagi, oh telefon. Selalu kau pergi UKM tu naik apa? Saya naik motor. Oh, naik motor. Kereta tak ada. Belum lagi sampai rezeki saya cik. Apa motor kau? Tanya. Yamaha CDI ke CID? Lama tu. Dah tak jual dah. Yamaha lama tu. Ayah saya punya cik katanya. Saya tak ada duit kata. Saya tak ada duit motor tu. Jadi tuan-tuan, kita kan nak beriman kepada duit ke beriman kepada Allah. Kita pun tuan-tuan tanyalah anak kita. Kau macam mana ngah? Ni kan
Siapa nama budak tu datang? Zaidi ke nama contohnya. Zaidi ke nama terpulang pada ayah lah, ayah istikharah lah. Kau punya istikharah macam mana? Istarah angah ke ayah katanya. Tuan-tuan kan? Biasalah kalau anak baik ni memang dia ikut bapak. Tuan-tuan kan? Yalah, abang istikharah lah tu, tanya orang mak tu. Contoh ni saja tu tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan macam kita nak pilih pemimpin tu. Kan ada dulu tuan-tuan, cara orang pilih pemimpin dalam kampung, macam mana kita nak cari menantu ni katanya. Dia macam mana nak cari menantu ni? Budak kampung banyak ni main futsal hui banyak tuan-tuan. Mana satu yang semonggah ni. Sudah tuan-tuan dibeli setandan pisang. Pisang beli kan? Beli pisang, lepas tu dah sampai dekat tempat main bola tu, dia pun sesiapa nak pisang makan cenyak, berhenti budak tu main bola. Belalah dia pisang tu, pergi ke pisang. Perlahan jangan berebut. Ada yang bawa dua, ada yang bawa, ada sisi pun ada lagi tu. Kan? Last sekali tuan-tuan ada satu orang budak dapat yang ujung tu, sisi yang ujung tu kecil kan? Tapi dia ambil sap poti dia pun duduk dekat satu tempat, duduk buka satu, dua, tiga, empat, guna makan sap kan? Tu dia pemimpin. Nak tengok pemimpin tu dia tertib dan akhlak itu tuan-tuan. Yang berabut ni boleh jadi pemimpin, tapi tengoklah besok. Nampak tuan-tuan, orang dulu cara seni dia mencari menantu tu. Lagi satu tuan-tuan yang biasa saya sebut dengan tuan, hari Jumaat. Hari Jumaat dia tengok siapa ni pemimpin ni tuan-tuan kan. Jadi tuan-tuan tengok ada satu budak muda masuk. Muda tak muda lah, tapi boleh lah tuan-tuan sap. Kita tengok siapa ni. Yang depan tu semua dah usia remaja 70 tahun. Seorang ni bawah sikit lah, dalam 40-an 50-an masuk. Tuan-tuan, ni dia sebab pemimpin tu mesti duduk depan. Tak mahu dia menyandar kat belakang tu dah. Ini tak ada kena-mengena dengan orang yang menyandar sekarang ni, tak ada. Yang menyandar sekarang ni okey. Ya, datang lagi dia mengambil nikmat yang Allah bagi tu yang nyandar tu. Tuan-tuan kan? Jadi tuan-tuan berarti ni ada orang. Tuan-tuan, kita pun siapa ni? Akhirnya kita tanyalah Haji Sahab. Dia bilang dia tahu siapa yang orang muda nampak macam muda tu tadi tu, yang seorang tu duduk tu depan tadi tu pula. Dia rasa nak jadi yang dia menantu lah. Nama Nur Azamir katanya. Nama ni. Tuan-tuan, itu adalah mukadimah pada pagi ni. Panjangnya pula Jadi sambung balik tentang perkara ni tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan saya minta apa yang telah berlaku ni ambil pengajaran sungguh-sungguh tuan-tuan. Kan? Ambil pengajaran sungguh-sungguh. Mungkin saya tak dapat menceritakan kepada tuan-tuan, tetapi tuan-tuan fikirlah kan apa yang telah terjadi. Baik. Dalam menghadapi kedua-dua perkara dalam dunia ni tuan-tuan, yang saya sebut seawal tadi, ada perkara yang berlaku tu sesuai apa yang kita nak, tapi ada pula yang tak secocok dengan apa yang kita nak, malah kita benci pula. Dalam hidup kita ni kita akan hadapi perkara yang kita suka, perkara yang kita tak suka. Tuan-tuan mati Allah ya. Sebab itulah kita sangat memerlukan penghuraian kepada sifat sabar. Sabar menghadapi perkara yang kita suka, sabar menghadapi perkara yang kita tak suka. Tuan-tuan mati Allah. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan dalam kita duduk dalam majlis ilmu ni, alhamdulillah suka kita tuan-tuan. Tapi tiba-tiba tuan-tuan membingit pula ke sistem tu. Itu perkara yang kita tak suka. Kan? Jadi kita pun siapa pula technician ni yang boleh nak membuat penyelarasan semula PE sistem ni, membingit betul. Tuan-tuan mati Allah. Tiba-tiba bangun seseorang yang pergi dia masuk tu, langsung bertambah bingit. Ya tak boleh ni dah. Lain orang ni. Kan? Rupanya tuan-tuan bertambah bingit tu rupanya kali pertama, sebab dia nak cuba ajar, sebab tu dah aman dan tenteram tuan-tuan. Kita pun tu dia maksud dalam hidup kita ni tuan. Kita akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang kita suka, dengan perkara yang kita tak suka, ataupun perkara yang kita benci. Ya.
Jadi pertama tuan-tuan, bila kita nak menguraikan tentang sabar berkaitan dengan perkara ini, situasi dua perkara ini, pertamanya perkara yang cocok dengan kemauan kita, yang kita suka tu tadi, iaitu contohnya kesihatan, keselamatan, harta kekayaan, pangkat dan kedudukan, ramainya ahli keluarga, luasnya mata pencarian, ramai bilangan pengikut dan pembantu, dan seterusnya segala rupa kelazatan dunia yang diburu oleh setiap manusia. Sebenarnya kita sangat memerlukan kesabaran dalam menghadapi semua perkara-perkara ni, nikmat ni, kan? Imam Al-Qasimi rahimahullah pesankan, Imam Al-Ghazali telah mentausiahkan kepada kita dalam menghadapi kesukaan kepada perkara-perkara nikmat ini, inilah yang sangat menuntut kita menguruskan kesabaran kita, tuan-tuan. Sebab jika kita tidak dapat menguasai diri kita, lantas membiarkannya menurut segala kemahuan hawa nafsu tanpa terkendalikan lagi, sehingga terjerumus oleh kelazatan dunia dan kemewahannya, meskipun hukumnya mubah ataupun boleh serta harus, dikhawatiri, dibimbangi, dicuaki, kelak kita akan terseret ke dalam keadaan yang melampaui batas, akan terjadinya serakah dan kedurjanaan disebabkan kita mewah, kaya, berpangkat dan berkuasa tu. Betul tuan-tuan, Allah. Sebab tu kadang-kadang orang tu mula-mula tak niat pun nak membesarkan dirinya, tapi tuan-tuan kadang-kadang dia diasak dengan ujian Allah, akhirnya terkeluar dengan perkataan, kan, kau tak pernah kau dan siapa? Kau pernah tak dan siapa ni? Wah, tuan-tuan dah keluar dah tu. Tuan-tuan mesti ada ketikanya tuan-tuan boleh kita cakap ayat ini pada situasi yang memerlukan. Adanya tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan mesti Allah, kan? Jadi dalam keadaan inilah Allah menuntut kita kebijaksanaan. Dalam hal inilah tuan-tuan yang Nabi pesan, aku takut kepada umat aku kalau dijangkiti dengan penyakit serta perangai umat-umat yang terdahulu. Apa dia ya Rasulullah? Iaitu cintakan dunia. Tuan-tuan hati Allah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan hamba-hambanya akan fitnah tentang harta kekayaan, fitnah tentang banyaknya isteri, dan fitnah tentang anak pinak serta kuasa harta dan sebagainya yang disebutkan di atas tadi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam suratul Munafiqun ayat yang ke-9, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta kekayaanmu, anak pinakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Mengingati Allah bukan maksudnya berzikir tu macam subhanallah hamdalillah tahlil, itu bukan. Mengingati Allah ni ialah mentaati segala perintah Allah dalam melakukan keadilan nantinya, tuan-tuan hati Allah, kan? Nah, contohnya kekayaan dalam mengeluarkan zakat, kekayaan dalam membantu orang susah. Kadang-kadang dan sorik-sorik bekerja dapat duit, tiba-tiba kau senang nak meminta itu dan ini, banyak kau punya muka, tuan-tuan, sampai itu tu. Tapi kalau orang tu kaya, yang Nabi kata kaya al-ghina nafs, kaya hati, walaupun dia berusaha, tuan-tuan hati Allah, dapat kekayaan, bila orang datang minta padanya, dia dah tahu dah inilah punca aku kaya. Apa sebab? Orang ni minta. Tuan-tuan hati Allah. Sama juga macam kita, tuan-tuan, kita ada pekerjaan sebab ada orang memerlukan pekerjaan tu, kan? Tapi jangan pula tuan-tuan umpan seseorang tu kena tangkap khalwat, sudah dibasuhkan buat puasa tu, cik sedar tak cik? Apa dia? Cik punya kejawatan ni, sebab apa cik ada jawatan ni? Sebab ada orang yang macam saya tu, tolong respect sikit. Kalau saya tak ada buat khalwat, cik tak ada jawatan buat puasa tu. Ini orang yang macam mana ni, kan? Kita pun macam mana baik tu macam tu. Kalau kita tak ada kekuatan hati pada masa tu, tuan-tuan, halus kita tengok orang ni, kan? Jadi kita pun mulalah marah, menggunakan kuasa kita barangkali. Tapi bila orang kata macam tu, benar cik,
Tapi saya datang ni bukanlah untuk menyayai encik, tapi tahu tak cik, kan semua ni adalah untuk kebaikan cik, supaya encik tak melakukan kesilapan. Kan bagus kalau encik tidak melakukan perkara ni, saya nak tolong encik ni katanya. Apa tolong itu? Sampai kena dakwa lah mahkamah, nanti saya kena denda 2-3 ribu. Cik, biarlah cik kena denda kat dunia ni cik, kerana cik melakukan kesilapan kat dunia ni. Jangan besok cik di akhirat kena tuntut pula. Sudahlah, payahlah cakap dengan ustaz ni, kata payah. Kan? Jadi tuan-tuan, orang ni masa marah macam tu, tapi masa dia tenang-tenang, fikir-fikir, datang dia waras itu. Betul ya kata penguatkuasa tu, saya yang salah ni. Tuan-tuan, manusia ni macam ni tuan-tuan. Macam kita lah kadang-kadang tuan-tuan, kita marah isteri kita, masa marah tu kita tak sedar tuan-tuan, semua buruk. Tapi bila kita datang kuliah subuh ke, ceramah ke, ataupun tengah buat apa tenang-tenang, tengok drama ke, tuan-tuan, tiba-tiba kita terfikir, rumah saya juga yang baik. Betul tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia pandai membuat belacan, contohnya lah. Tu ya. Tuan-tuan nanti Allah. Dan firman-Nya lagi pula, ini perbahasan kita yang di hujung ni tuan-tuan. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu menjadi musuh kamu. Kalau dah menjadi musuh, takkan nak kena bunuh pula. Tak, tapi Allah kata fahzaruhum, maka hendaklah kamu berwaspada terhadap mereka itu. Maknanya tuan-tuan, itulah tanggungjawab kita. Kalaulah mereka itu adu, kata Allah, ke kitalah yang akan mengubahnya daripada adu kepada mad'u, kepada orang yang kita seru, supaya dia bukan saja membawa kita kepada keburukan, tetapi dia juga membawa kita, mempercepatkan kita pergi ke syurga. Tuan-tuan, sebab tu hari ini kan, hari ini silapnya kita, termasuk saya, bila tengok orang buat kesilapan, kita anggap itulah musuh kita. Sebenarnya tidak. Itulah peluang untuk kita menyeru dia. Dan dalam konteks dunia, dalam konteks dunia, politik contohnya, tuan-tuan, kan? Bila tengok orang tu tak sekapal dengan dia, itulah musuh dia yang dia perlu seramkan. Kena ubahlah tuan-tuan. Janganlah menganggap dia ni lah sebagai musuh. Tak, anggaplah dia itu sebagai mad'u, sebagai yang kita nak seru dia. Tuan-tuan, nanti ya Allah, kita cari dia tu menjadi sebagaimana menjadi sahabat-sahabat kita. Yang nak kita tegak ni bukan prinsip dunia kita tu, tapi prinsip akhirat. Biarpun berbeza dari segi pendekatan untuk mendapatkan sesuatu pada pertimbangan dunia, tetapi kita berpegang kepada prinsip asas agama kita. Tuan-tuan, nanti ya Allah. Kan sebab itulah Nabi SAW, Al-Quran telah menyebutkan bahawa hendaklah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, ataupun pemerintah, ataupun pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah. Tapi kalau kita berlaku tanazuk, maka kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya itu pun kalau engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tuan-tuan nanti ya Allah. Jadi mudah-mudahan mendapat sedikit sebanyak pengajaran dan juga garis panduan berkaitan dengan sabar, iaitu sabar menghadapi perkara yang kita suka dalam hidup ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung berkaitan sabar yang berkaitan dengan perkara yang kita tak suka. Marilah sama-sama kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Al-Barakatul Makkiyah fi Salawatil Nabawiyah, bermula daripada selawat yang ke 126 selawat 126 hingga selawat 150. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Bushra Isa, sallallahu ala Isa wa ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Al-Bashir,
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البشرى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البصير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البليغ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البالغ البيان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البينة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البارع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الباهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا الباهي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البدر الباهر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البهر الزاخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البديع صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البدر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البرقيطس صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البهاء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البهي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا البدر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا التالي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا التذكرة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا التقي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا التنزيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا التهامي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا التلقيق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ثاني اثنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan berkat selawat yang kami sampaikan kepada kekasih-Mu dan buah hati kami, dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga berkat dengan majlis ilmu ini, Ya Allah, kami pohonkan dan kami panjatkan doa kami ke hadrat-Mu yang mulia, Ya Allah.
Semoga negara kami terselamat daripada wabak COVID-19. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau jadikanlah kami semuanya selamat sejahtera dan dihindarkan daripada wabak penyakit ini, Ya Allah. Selamatkanlah diri kami, isteri, anak-anak, keluarga dan saudara mara, jiran, tetangga, ahli qaryah masjid kami ini, ahli rakyat seluruh negara kami ini, Ya Allah, daripada bencana wabak yang menggerunkan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sejahterakan iman kami, keyakinan kami, dan ampunkanlah segala dosa kami, Ya Allah. Barangkali ini adalah kesilapan dan juga dosa yang telah kami lakukan, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ampunkanlah dosa isteri serta anak-anak kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, ahli qaryah masjid kami ini, Ya Allah. Serukan hati-hati mereka, Ya Allah, agar mereka dapat bersama-sama berjamaah bersama dengan kami di Masjid At-Taqwa ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah para pemimpin kami, Ya Allah. Satukanlah hati mereka, serta lunakkanlah jiwa mereka dan fikiran mereka untuk kembali taat kepadamu dan bersatu hati, dan menyatukan hati umat dan pengikut mereka masing-masing, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, rahmatilah Raja kami dan yang teramat mulia undang kami. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.